Selamat pagi dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan soalan ke-6 bertajuk Berikan huraian berkenaan Raja Berperlembagaan dan implikasinya kepada krisis perlembagaan tahun 1983 dan juga 1993. Kumpulan kami terdiri daripada Agensia Gibin dan juga saya sendiri, Monica Dion. Masuk kepada pengenalan, Raja Berperlembagaan merupakan sistem yang mengiktiraf Raja sebagai ketua negara untuk sesebuah kerajaan institusi beraja dan melambangkan kesinambungan dan identiti bangsa dan negara, yaitu sejarah, warisan, dan tamadun bangsa. Raja Berperlembagaan secara tradisinya merupakan kuasa monarki yang mana berkonsepkan keturunan, namun disebabkan tuntutan dan juga batas demokrasi yang memberi kedaulatan kepada rakyat dan kuasa pemilihan ditentukan oleh rakyat mengikut peruntukan dalam perlembagaan yang telah ditetapkan. Sistem beraja yang mempunyai kuasa otoriti adalah terbatas dan tiada raja berkuasa mutlak, dan raja hanya dijadikan sebagai simbol kepada kekuasaan dan juga otoriti negara. Pemilihan raja juga dipilih melalui syarat-syarat khas yang telah ditetapkan, yang mana raja sebagai yang di-Pertuan Agung dalam kalangan majlis raja-raja yang terdiri daripada 9 orang raja Melayu. Konsep Raja Berperlembagaan yang memperlihatkan kuasa raja yang dibatasi oleh undang-undang perlembagaan. Kuasa raja begitu penting dalam pentadbiran negara dan mengikut kepada amalan demokrasi, yaitu sistem beraja harus mengikut kepada perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang yang tertinggi. Konsep Raja Berperlembagaan dikehendaki untuk menerima nasihat kabinet atas segala tindakan yang dilakukan. Seterusnya, peranan Raja Berperlembagaan, yaitu peranan dan kuasa yang diberikan kepada yang di-Pertuan Agung. Raja Berperlembagaan mempunyai peranan tertentu dalam sebuah negara demokrasi. Negara Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi dengan struktur pemerintahan yang mana kuasa terbahagi kepada 3 badan utama, yaitu Badan Eksekutif, Badan Kehakiman, dan Badan Perundangan. Raja diberikan kuasa dalam memerintah persekutuan, namun harus bertindak atas nasihat kabinet dan tidak boleh bercanggah dengan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Kuasa YDPA ini dilihat masih disekat oleh perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi. Raja yang dilantik sebagai yang di-Pertuan Agung dalam bidang kuasa kerajaan, yang mana raja merupakan ketua dalam badan eksekutif maupun pemerintahan, yang mana 3 bahagian dalam parlimen, yaitu terdiri daripada yang di-Pertuan Agung, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat, dan mempunyai kedudukan dan peranan dalam hal ehwal agama di negeri masing-masing selain daripada kuasa dalam pentadbiran negara. YDPA juga mempunyai peranan penting dalam proses membuat undang-undang. Yang di-Pertuan Agung juga merupakan ketua Badan Kehakiman dan mempunyai kuasa melantik hakim negara. Perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana YDPA mempunyai kuasa pengampunan bagi semua kesalahan yang dibicarakan. Salam sejahtera, saya Agensia Gibin BS 19110824. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan kepentingan perlembagaan Malaysia. Dari segi politik, perlembagaan Malaysia ini penting dalam mengelakkan berlakunya penyalahgunaan dan pemusatan kuasa oleh pemerintah. Dalam hal ini, penyusunan kuasa dalam sistem pentadbiran kerajaan perlu diasingkan mengikut fungsi dan struktur masing-masing. Sebagai contoh, badan kuasa legislatif menggubal undang-undang, badan eksekutif mentadbir kerajaan berdasarkan undang-undang, dan badan kehakiman melaksanakan undang-undang. Dari segi sosial, perlembagaan penting sebagai rukun masyarakat. Dengan adanya perlembagaan ini, masyarakat berbilang kaum yang terdapat di Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Hal ini demikian kerana peruntukan undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia diguna pakai untuk menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan perkauman. Dari segi ekonomi, perlembagaan Malaysia ini sangat penting dalam menstabilkan keadaan ekonomi negara.
Seterusnya kita beralih kepada implikasi sistem beraja dan krisis-krisis perlembagaan pada tahun 1983 dan 1993. Didapati bahwa pada tahun 1983 dan 1993 berlakunya krisis perlembagaan di Malaysia. Krisis tersebut telah membawa implikasi dalam sistem perlembagaan sedia ada yang membabitkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Krisis perlembagaan 1983 ini dikatakan bermula apabila Tun Dr. Mahathir memegang tampuk pemerintahan Malaysia pada tahun 1983 sebagai Perdana Menteri. Dr. Mahathir ini telah mencadangkan keperluan membuat pindaan terhadap beberapa perkara dalam perlembagaan persekutuan seperti pindaan sebahagian besar rang undang-undang. Dua daripada cadangan tersebut telah menimbulkan krisis perlembagaan, yaitu berkaitan perkara 66 dan perkara 150 yang berkait rapat dengan kedudukan yang di Pertuan Agong. Menurut Abdul Aziz Bahri 2006, krisis perlembagaan tersebut berpunca dari pindaan perlembagaan yang bertujuan memasukkan kuasa perkenan yang di Pertuan Agong, raja-raja dan para yang di Pertuan Negeri ke atas rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri, yang mana cadangan tersebut hendak memasukkan peranan mereka dalam rang undang-undang tanpa perkenan mereka. Hal ini memperlihatkan dalam rang undang-undang perlembagaan pindaan memperuntukkan perkara 66/5 di mana walaupun suatu rang undang-undang itu tidak diperkenankan oleh YDPA, namun selepas tempoh 15 hari selepas rang undang-undang itu dikemukakan kepada YDPA, baginda dianggap telah memperkenankan rang undang-undang itu dan menjadi undang-undang dengan sewajarnya. Selain itu, pindaan yang dicadangkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 1983 ini adalah berhasrat untuk membuat pindaan terhadap perkara 150 yang mana kuasa pengisytiharan darurat yang sebelumnya terletak di tangan yang di Pertuan Agong akan dipindahkan kepada Perdana Menteri. Oleh hal yang demikian, krisis perlembagaan 1983 ini tertumpu kepada keazaman kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir untuk memastikan pembaharuan dalam perlembagaan dan keazaman yang sama ditunjukkan oleh raja-raja untuk menentangnya. Implikasi krisis perlembagaan 1983. Krisis perlembagaan tersebut telah diselesaikan dengan syarat-syarat kompromi. Pertama, kuasa perkenan dikekalkan dengan tambahan bahwa yang di Pertuan Agong dibenarkan menyatakan bantahan kepada rang undang-undang yang diluluskan dan mengembalikan rang undang-undang tersebut kepada Parlimen. Namun, tempo yang dipersetujui oleh yang di Pertuan Agong memberi perkenan pada rang undang-undang telah diperpanjangkan selama 60 hari selepas sesuatu rang undang-undang diserahkan kepada YDPA, bukannya 15 hari seperti yang telah dibentangkan oleh Tun Dr. Mahathir sebelumnya. Kedua, pindaan kepada perkara 150 telah dikembalikan kepada bentuk asalnya atas nasihat kabinet. Hal ini menyebabkan kuasa pengisytiharan darurat dikekalkan berada di tangan yang di Pertuan Agong. Krisis perlembagaan 1993, yang mana krisis perlembagaan yang berlaku pada tahun 1993 merupakan krisis yang melibatkan jurulatih hoki dan juga Sultan Johor. Krisis ini telah memperlihatkan adanya dakwaan yang dibuat yang mana dikatakan Sultan Johor telah memukul jurulatih hoki, dan disebabkan oleh dakwaan ini, krisis ini telah menimbulkan kontroversi yang dibuat dan disebarkan oleh pihak media. Timpangnya daripada penyebaran, pihak media telah membuat pendedahan yang berlebihan yang telah menjatuhkan nama dan juga memalukan institusi Raja-Raja Melayu, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat umum terhadap institusi Raja-Raja Melayu. Implikasi daripada krisis ini telah memberi impak kepada hak maupun keistimewaan yang ada pada institusi beraja di Malaysia. Kerajaan telah membuat pindaan perlembagaan pada 1993 untuk menghapuskan kekebalan keluarga diraja daripada undang-undang. Pindaan ini telah memberi perubahan kepada kelulusan undang-undang yang dibuat, yang mana rang undang-undang yang diluluskan oleh mana-mana perundangan akan menjadi undang-undang selepas 30 hari, yaitu tidak kira sama ada raja berkenan atau tidak akan undang-undang tersebut.
Seterusnya, pindahan perkara 181 merupakan implikasi daripada krisis perlembagaan pada tahun 1993, yaitu penghapusan imuniti raja-raja. Sebelum pindahan ini dibuat, seseorang raja itu tidak boleh didakwa, melainkan jika secara sukarela menyerahkan imuniti undang-undangnya walaupun telah melakukan kesalahan jenayah. Daripada krisis 1993 ini juga telah menyebabkan dan terjadinya pindahan perlembagaan ke atas peruntukan kuasa pengampunan bagi institusi Raja-Raja Melayu, yaitu penubuhan Mahkamah Khas bagi institusi Raja-Raja Melayu, dan hal ini juga memperlihatkan bahwa sebarang kesalahan yang melibatkan perbuatan dan kesalahan peribadi Raja-Raja Melayu boleh disaman melalui Mahkamah Khas dan bukannya Mahkamah Biasa. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan, di mana raja harus bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan. Kita perlu mengambil iktibar daripada krisis-krisis perlembagaan yang telah berlaku pada masa lalu, di mana krisis tersebut telah mengancam kedudukan yang di-Pertuan Agong dengan cadangan pindahan perlembagaan yang telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Tidak dapat dinafikan juga bahwa perlembagaan negara akan berhadapan dengan perkara yang sama pada masa hadapan. Sekian dan terima kasih.